Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu kampus, salam Malaysia Madani. Bertemu kita lagi di podcast Silaturahim UMSKAL. Dan hari ini kita bersama dengan seorang kaki tangan UMSKAL yang sudah berkhidmat 25 tahun di UMSKAL. Selamat datang kepada Encik Saratli. Terima kasih kerana memberi kami sedikit masa untuk podcast kita hari ini, Encik Saratli. Terima kasih. Okeylah Encik Saratli, untuk tidak buang masa, kita terus kepada beberapa soalan daripada kami podcast Silaturahim UMSKAL. Boleh kan Encik Saratli? Boleh. Pertama sekali saya mau tanya yang mengenai Encik Saratli. Orang kata biodata Encik Saratli. Okay. Sebenarnya Encik Saratli ni siapa sebenarnya di UMSKAL? Silakan Encik Saratli. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasihlah kepada podcast Silaturahim UMSKAL menjemput saya. Kali pertama. Alhamdulillah. Tidak pernah ada sebelum ini. Jadi berbalik kepada soalan tadi. Semua kenal Saratli Arsyad. Orang Labuan. Oh, orang Labuan. Okay. Lokal kampung boleh? Patau-Patau. Kampung Patau-Patau. Patau 2. Okey. Membesar di Labuan. Tapi tidak lama sebab banyak merantau. Untuk belajar di asrama penuh. Kemudian merantau dari satu asrama penuh ke asrama penuh. Walaupun dalam satu tempoh yang singkat lah. Oh, okey. Kemudian selepas tamat di asrama penuh selama 7 tahun. Dari tingkatan 1 sampai ke tingkatan 6. Jadi terus melanjutkan pelajaran di salah sebuah IPT di Kuala Lumpur. Kemudian tamat pengajian, sempat bekerja di sana sebelum kembali berkhidmat ke sini lah. Di UMS kan? Di UMS. Sebelum UMS ada lagi satu firma swasta yang saya berkhidmat sebelum mendapat tawaran di UMSKAL sendiri. Tahun bila Encik Saratli sudah join UMSKAL ni? Okey, secara rasminya pada 6 Oktober 1999. Oh, memang sama umur dengan UMS. Ya, waktu itu UMSKAL saya ingat saya ada Pioneer saya ingat dalam 6 orang sahaja. Tidak ramai. Majoriti satu pejabat, satu orang. Okay. Dan waktu itu kalau boleh saya recall balik, yang ada cuma kaki tangan pinjaman daripada Kota Kinabalu sebagai caretaker. Caretaker dan juga pendamping kami lah untuk mengajar perkara-perkara asas lah. Ya. Oh, maksudnya waktu itu tidak ramai lah. Sangat tidak ramai. Okey. Section Encik Saratli semasa di UMSKAL tahun 1999 tadi. Waktu itu saya diletakkan di HEP. High level pelajar. Okey. Seorang saja waktu itu di HEP, merangkumi 2 sektor, satu di asrama dan satu lagi di pejabat di bangunan menara lah. Menara ni lah. So one man show. Biasa. Kena bergerak di 2 lokasi, pagi di asrama, petang di sini, ataupun vice versa lah, pagi di sini, petang di asrama. SZB lah ya. Jumlah pelajar saya ingat saya 425. Di pengambilan pertama kalau saya tidak silap lah 425 orang pelajar. So kena run pagi petang lah di kedua-dua pejabat. Dan saya boleh katakan waktu tu memang kami 24 jam lah bekerja. Sebab kalau di asrama tidak ada fellow, tidak ada warden. So kami kena menggantikan dia, merangkumi sebagai warden, sebab pelajar ini perlu juga dijaga kebajikannya selepas waktu pejabat. Pejabat Cik Saratli di bangunan ni kah ataupun di bangunan ni saya ingat saya kurang ingat sudah. Di bangunan podium sekarang ini Dewan Kuliah podium D kah? Di bawah. Ya, di bawah tu kalau saya tidak silap. Itulah pejabat HEP yang asal.
Kalau Cik Sarali tadi di pejabat college, betul? Pejabat college kalau waktu itu di sekarang ni dinamakan sebagai Beta 1. Kalau dulu dinamakan sebagai I1. I1. Okey. Sekarang ni dijenamakan semula di atas nama Beta 1. Beta 1. Beta 1. Oh, okey. Oh, maksudnya belum ada bangunan spesifik macam sekarang ni. Belum ada dulu. Belum. Sebab satu macam tadilah, bilangan kaki tangan pun agak sedikit. Betul. Bilangan pelajar pun waktu tu kalau dibandingkan nisbah tu agak ramai, 425. Betul. Cuma waktu itu dari segi operasinya itu berjalan dengan baik, walaupun dalam sebuah kekurangan itulah. Kekurangan itu. Ya. Okeylah. Lepas tu yang saya faham, tahun 1999 bangunan UMS ni sendiri diguna sama dengan bangunan matrikulasi. Ya, betul. Cik Lali, maksudnya saya pun maksudnya di situ dari sudut penempatan ada dua penempatan. Ada dua entiti. Ada dua entiti. Okey. Di Kolej Kedaman itu sendiri kan, kalau boleh diceritakan, bangunan Wisma Zainal Abidin sekarang ini. Okey, sekarang ini. Okey. Itu sebenarnya merupakan pusat pentadbiran Kolej Matrikulasi Labuan. Okey. Asalnya. Oh, okey, alright. Dan Kolej Kediaman Alfa lelaki yang ada sekarang ini merupakan kolej kediaman untuk Kolej Matrikulasi Labuan. Ramai juga waktu itu. Waktu itu matrikulasi itu sendiri. Matrikulasi itu saya ingat dalam 500 orang. Oh, ramai daripada student UMS KAL sendiri lah. Lebih ramai daripada UMS KAL. Okay. Dan nisbahnya seperti kita sedia maklum, nisbah wanita itu melampaui nisbah pelajar lelaki lah. Itu sekarang pun masih berlaku. Ya, betul, masih berlaku. Jadi waktu itu memang dari masa ke masa kita berinteraksi, berkomunikasi dengan pengurusan matrikulasi. Sebab satunya kita menggunakan kawasan yang sama. Betul. Padang bola yang sama, gelanggang volleyball yang sama, gelanggang bola jaring yang sama. Semua sama. Dari sudut dewan kuliahnya pun masih. Dewan kuliah tidak. Oh, tidak. Dewan kuliah sebab matrikulasi diorang menggunakan ruang yang sedia ada di asrama. Dan juga yang telah mereka ubah swile, dan juga ruang di Wisma Zainal Abidin tadi lah, sebagai mereka punya bilik tutorial. Operasi mereka lah semua di sana lah. Ya. Okey. Lepas tu orang cakap waktu tu bolehkah kita beza matrik dengan pelajar UMS? Memang boleh beza. Boleh beza? Memang boleh beza. Boleh beza. Satu dari segi pakaian. Okey. Kalau kita lihat pakaian pelajar UMS ijazah. Betul. Ijazah sarjana muda betul. UMS lah. Memang a bit trendy sikit lah. Ikut peredaran zaman. Yes. Okay. Kalau matrikulasi dia skema. Dia macam budak asrama lah, budak asrama kan macam budak asrama penuh. Sekolah menengah. Baju kurung. Isnin sampai Jumaat. Kalau pelajar kita memang ada baju kurung kalau hari Jumaat, tapi kalau baju hari biasa Isnin sampai Kamis itu dia pelbagai lah. Selagi dia mengikuti etika pakaian pelajar lah. Dia ada trousers, dia pakai dia punya seluar panjang, dia pakai dia punya blouse dan sebagainya. Kita boleh nampak. Memang perbezaan lah. Memang beza. Maksudnya tidak takut. Ini pelajar UMS. Ya, betul. So maksudnya boleh beza lah. Boleh beza. Dan matrikulasi itu sendiri berapa tahun dia bersama UMS? Saya ingat 5 tahun. Lama juga. 5 tahun. Saya rasa 5 tahun mereka bersama dengan kita berkongsi kawasan. Dan sebelum mereka berpindah ke bangunan yang baru di Kolej Matrikulasi. Bangunan sendiri. Di Merinding. Bangunan sendiri lah tu kan saya lihat. Jadi maksudnya dalam terlajar tahun 1999 masih berhubung dengan Cik Sarali. Mungkin bagi saya waktu tu Cik Sarali ni ada agak orang kata terkenal. Tidak juga terkenal lah, tapi waktu itu kita mempunyai jaringan komunikasi yang baik dengan KML dan sebagainya. Sebab bilangan kita sedikit. Jadi bila mana pihak-pihak luar ataupun rakan-rakan jabatan lain ini ingin berkomunikasi kan, memang tidak ada orang lain.
Kalau hal ehwal pelajar dengan saya, kalau bahagian akademik dengan yang individu yang lain, kemudian dengan JTMK yang lain. Kalau dulu tidak ada JTMK, dipanggil sebagai saya pun lupa namanya. Agak lama tahun, kan. Kemudian kalau bahagian kebudayaan, Kokem itu ada individu yang mengurusnya tadi kan. Jadi saya rasa untuk mengenal pasti dan berkomunikasi itu agak mudah sebab hilangannya sedikit. Ya. Lepas selama Cik Seratli di UMSKAL ni, berapa sektor yang Cik Seratli pernah ditempatkan? Saya rasa paling lama saya di HCP lah. Okey. HCP saya merangkumi tempoh saya ingat dalam 17 ke 18 tahun. Oh, lama. Dalam HCP itu pun dia dari satu bahagian ke satu bahagian. Maksudnya bermula daripada Kolej Kedaman, kemudian ke hal ehwal pelajar, menguruskan kebajikan pelajar, menguruskan aktiviti pelajar. Saya rasa hampir keseluruhan bahagian ataupun sektor di HCP itu sudah habis pusing. Habis pusing. Pernah ditempatkan. Ya, pernah ditempatkan di situ bersama dengan pegawai yang pertama, Encik Masir Judah. Okay. Kemudian barulah saya ditempatkan di perumahan Kolej Kedaman, sehinggalah saya ingat tahun yang ke-17 18 lah. Sebelum saya berpindah ke keluar daripada HCP. Okey. Saya ke pentadbiran. Section pentadbiran. Sektor pentadbiran. Sektor pentadbiran sumber manusia. Kemudian saya ke ke fakulti psikologi, fakulti pendidikan dan psikologi di Kota Kinabalu. Dan saya ingat balik ke Labuan UMSKAL dan sekarang sendiri berada di FKAL, Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan. Ini merupakan tahun yang ketiga di Fakulti FKAL. So, satu benda baru yang kita belajar tapi seronok. Betul. Harusnya begitulah Cik Seratli. Ya, betul. Harusnya macam itulah. Orang kata kita lebih bersemangat. Betul. Dengan Cik Seratli pun sudah melalui dua dunia berbeza. Maksudnya daripada kurang teknologi, betul, sekarang ni lebih kepada macam-macam teknologi. Betul. Jadi macam mana Cik Seratli boleh orang kata menerima keadaan tu? Saya ni kan bukan jenis orang yang tech punya person lah kan? Bukan yang fast learner kalau melibatkan teknologi. Mengambil masa yang agak lama untuk mengadapt apa juga teknologi baru yang ada. Saya masih ingat lagi dulu, saya ingat tahun 2000 something like that lah. Bila kalau kita boleh recall Y2K kan, Y2K waktu tu bila kita beralih dari satu teknologi ke teknologi yang baru kan, dia ada transisinya tu. Betul. Dan kita mengambil masa yang agak, saya sendirilah kan, mengambil masa yang bukan lama lah, tapi mengambil satu masa yang mungkin kalau orang lain boleh pandai dalam tempo 1-2 hari, mungkin saya seminggu lah. Jadi menjawab kepada yang tadi itu pun kan, macam sekarang ni kan, kalau di HCP kita kurang nih bermain dengan teknologi dan sebagainya, kita lebih berkomunikasi dengan pelajar, fizikal. Tetapi bila saya keluar daripada HCP, kita lebih terdedah kepada banyaklah gadget-gadget. Betul. Banyak gadget di fakulti sekarang, banyak sangat. Jadi kena belajar. Dan alhamdulillah kita dikelilingi oleh rakan-rakan yang baik. Rakan-rakan yang berilmu itu satu. Betul. Bukan saja baik, berilmu, dan yang paling penting mereka suka untuk berfungsi. Berfungsi pengetahuan dengan kita. Betul. Dan sabar. Itu harus kan? Betul. Sabar, sebab kita ni macam saya katakan tadi, kita ni bukannya fast learner. Betul. Dan from time to time kadang-kadang memang kita akan selalu berhubung dengan orang. Betul. Dan untuk kata orang refresh lah. Refresh dengan apa yang kita lupa. Betul. Jadi selama Cik Seratli di UMSKAL, masih ada kawan-kawan yang sama tahun, 25 tahun. Masih ada. Alhamdulillah, semua sihat.
Ya. Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah. Semua sehat, masih lagi bertenaga. Oh, Masih masih bertenaga. handsome. Masih handsome. Masih handsome. Masih muda. Masih muda, betul-betul. Cuma macam mana kita kadang-kadang merindui juga lah rakan-rakan kita yang sudah tiada. Ya, betul. Ada beberapa orang rakan kita yang sudah tiada. Betul. Tidak kira lah mereka 25 tahun ke 15 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Sebab bagi saya mereka ini salah seorang ataupun individu yang menjumbang kepada karakter saya sendiri. Ya, betul. Karakter kan, pembangunan karakter. Kita kenal mereka, betul. kita bekerja dengan mereka, kita makan minum dengan mereka. Betul. Jadi kadang-kadang benda begitu yang membuatkan kita rasa macam kehilangan. Betul kan, Cik Sarali. Saya faham perasaan Cik Sarali itu. Mungkin ada kawan yang berhenti, mungkin sudah kembali kepada rumah tua kan, Cik Sarali. Betul. Ya, itu maksudnya kenangan itu kita tidak akan dapat. Betul. Kenangan yang sudah berlalu hanya mampu diingat. Betul. Cik Sarali ya. Okeylah Cik Sarali, dari sudut anugerah yang saya faham UMS itu sendiri ada anugerah cemerlang, orang kata, dan agensi-agensi kerajaan lain pun memberi mengiktiraf kaki tangan mereka kan. Mungkin Cik Sarali sendiri pernah menerima anugerah selama 25 tahun. 25 tahun saya rasa saya pernah menerima. Kalau anugerah perkhidmatan terpuji itu saya rasa hampir setiap tahun lah. Oh, alhamdulillah. Baguslah tu. Alhamdulillah, hampir setiap tahun. Kalau dulu kita diraikan. Okey. Kan? Dan untuk anugerah perkhidmatan cemerlang itu saya rasa saya pernah dalam tempoh 25 tahun ini sekali saja. Oh, syukur alhamdulillah. Kemudian anugerah perkhidmatan 10 tahun. Di UMS sekarang sudah 25 tahun lagi lah. 25 tahun. Kemudian kalau dari luar saya rasa dia lebih kepada, kalau luar tu lebih kepada kita punya inisiatif sendiri lah. Ya, maksudnya betul. Kemahiran kita. Kita tambah kita punya knowledge lah. Betul. Kita tambah kita punya knowledge sebab macam saya katakan tadi, kita kena selari dengan apa yang ada dengan masa kini. Betul. Dan supaya kita tidak ketinggalan lah dari segi pengetahuan itulah. Betul. Oh, maksudnya pernah dapat anugerah tu, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Kita dihargai. Ya, lebih kepada penghargaan. Paling penting kita diingati. Masih lagi diorang ingat kan. Dan itu tandanya kan, maksudnya kita masih lagi relevan. Ya. Kita punya servis itu berkhidmat kepada rakyat dan masyarakat itu masih lagi relevan. Baguslah kalau begitu, alhamdulillah. Encik Sarali ni yang saya kenal seorang yang aktif. Masih aktif dan sehingga sekarang. Jadi mungkin sukan Encik Sarali yang aktif daripada mula UMS kali hingga ke hari ini, apa yang Encik Sarali masih bersukan lah. Okey, mungkin sedikit orang yang tidak tahu. Saya dulu pernah obes. Obesity lah. Berat badan saya paling tinggi dulu 98 kilogram. Oh. Ini di awal perkhidmatan. Bukan di awal perkhidmatan. Saya ingat beberapa tahun selepas perkhidmatan. Sebab macam mana yang saya katakan tadi kan, bila 1999 itu tidak ramai kaki tangan, dengan bilangan pelajar yang agak ramai. Jadi kita banyak fokus kepada kerja. Jadi kita kurang. Sehinggalah pada tahun, kalau saya ingat pada tahun 2003. 2003 saya mula untuk bersukan. Tapi sebelum itu pun kita bersukan. Saya ingat UMS terkenal dengan dia punya sukan staff. Betul. Saya bermula dengan sukan-sukan yang agak waktu itu, walaupun kita waktu itu masih lagi muda dan bertenaga, remaja, belia. Jadi kita bermain bola sepak lah. Kita bermain bola sepak, kita bermain bola tampar. Ini antara sukan-sukan yang memang favorite kesukaan. Kemudian kita bermain sukan hoki. Betul. Kemudian sehinggalah saya ingat pada tahun 2008. 2008 sebab saya beralih kepada sukan yang dulunya waktu kita belajar dulu, waktu di sekolah kita menceburi bidang itu, tapi kita terpaksa hold dulu sehinggalah 2008 yaitu sukan larian. Bermula 2008 saya aktif dalam sukan larian, maraton
Dan beberapa tahun selepas itu saya aktif dalam sukan larian denai, sukan lasak. Setelah maraton, lepas tu sukan lasak. Ya, sukan lasak. Apa perbezaan maraton dengan yang sukan? Dua-dua sukan ini memang berbeza, totally berbeza. Maraton di jalan raya lah. Jalan raya, okey. Tarmac. Tetapi kalau yang trail running ini denai, dia memang denai lah. Berlari di hutan, merentasi sungai dan sebagainya. Dan ada juga sukan-sukan lain, ya macam tadi sukan lasak kan, dia melibatkan beberapa disiplin. Sebagai contoh, dia berlari, kemudian dia berkayak, dia berbasikal. Wih, dengan boleh tahan juga tu. Setakat ni alhamdulillah, menang memang tidak. Tak apa. Tetapi bukan menang yang dicari, tetapi kepuasan diri. Betul. Dan macam mana kita menggunakan sukan ini sebagai satu saluran untuk channel out aura-aura yang negatif itu. Ya, supaya kita boleh hidup dengan lebih tenang. Ya, yang penting hidup sehat. Betul. Tenang, sehat, happy. Betul. Yes. Dalam sukan UMS tadi, pernah tak Cik Sarali mewakili peringkat IPTA ataupun antara Borneo? Saya rasa tidak pernah. Ya. Kami menang di peringkat UMS saja. Walaupun sebenarnya boleh. Boleh. Ya, boleh. Tetapi kadang-kalanya kekangan kerja itu kan, betul, jadi penghalang betul, kita lah, betul, untuk kita melibatkan diri dengan sukan-sukan. Betul. Yang sukan berlari tadi, Cik Sarali rasanya 10,000 dah kot jauh jaraknya. Okey. Untuk larian maraton, of course lah, larian maraton tu saya ingat yang paling jauh saya pernah lari dalam 42 lebih sajalah. 42. Itu maraton. Tetapi itu maraton. Itu maraton lah. Maraton. Sebab dia sama ada Borneo Marathon, Standard Chartered Marathon. Sampai Borneo Marathon bagus juga. Marathon. Miri, Kuching. Banyak lagi. Kemudian di Semenanjung pun banyak. Kita ada Melaka, kita ada Kuantan, Ipoh. Banyaklah. Banyak. Tetapi berbeza dengan larian denai. Larian denai ini dia banyak kategori. 30, 50, 100 kilometer. Dan 165 itu equal to 100 miles lah. So itu merupakan acara-acara yang pernah saya ikuti lah. Bermula dengan 30, kemudian bila kita rasa kita punya training sudah cukup, confident level kita sudah naik sikit, pergi 50. Kemudian bila kita sudah rasa selesa dengan jarak tu, kita try 100. Dan kita rasa kita boleh tahan. Kan? Kalau setakat berlari 30 jam, okey. Boleh lah. Masih boleh dan kita cuba lagi. 165 52 jam 3 hari 2 malam tanpa tidur. Berlari all the way. So itu pengalaman kita lah. Pengalaman betul. Kita berlari. Kemudian untuk jarak terkumpul lah. Jarak terkumpul ini biasanya kita event-event sama ada virtual ataupun event-event yang sebagai contoh Merdeka Run dan sebagainya. Ini merupakan sebagai contoh larian selama 5 hari. Ada juga lari 5 hari. Saya pernah ikut satu larian, kalau siapa ingat, dari Sandakan ke Ranau, Dead March. Jauh. Dead March. Daripada Sandakan ke Kundasang, di memorial tu, di Pekan Kundasang ada memorial betul. Di situ. So setiap hari itu berlari dengan jarak yang tertentu lah. Hari ni lari 50, besok lari 60, lusa lari 80 sehingga sampai ke situ. Tidak kira siang malam. Yang itu ada COT-nya lah, ada cut off time dia lah. Sebagai contoh, untuk jarak tertentu ini kena habiskan dalam 20 jam, 30 jam dan rest dan sebagainya. Tetapi apa yang menarik tentang larian denai ini, kesemua larian ini adalah mestilah self-efficient, maksudnya berlari secara sendiri. Segala keperluan sepanjang larian kena bawa.
Kena bawa. Kena Okay. bawa. Kena bawa. Kena bawa. Kita kena ada hydration bag, kena bawa Betul. makanan, kena bawa air, kena bawa booster. booster semua bawa, kena bawa emergency kit, kena bawa sendiri beli merawat semua. Weh. Sebab itu yang menariknya tentang larian denai. Dan denai. di situlah sebenarnya kita betul-betul teruji. Dan pengalaman saya sepanjang ikut larian denai ini memang kita jumpa bermacam-macam. Ada yang pengsan, ada yang yang cedera apa semua. Ada yang memang badannya sudah depleted. Maksudnya, memang tidak ada tenaga. Tetapi as a runner kita selalu ingat bahawa satu, safety first. Ya, betul. Kemudian looking at each other. Kalau ada kawan yang memerlukan bantuan, kita berhenti dan kita bantu. Sehingga rawatan susulan datang. Yes, betul. Sebab kalau kita berlari kan dalam hutan kan, sebagai contohnya dari point A ke point B. Let's say lah something happen dengan kita ataupun runner lain. Mana kan, pelari, tidak ada orang lain yang boleh bantu. Hanya pelari itu saja yang boleh bantu. Sebab mau call ambulans macam mana mau call? Ya, betul. Ambulans mau masuk dalam hutan. Kemudian kan, so benda-benda begitu. Sebab sebagai contoh, hujung minggu ni. Minggu minggu. Sabtu Ahad kita ada Asia Trail Master di Kundasang. Jadi Encik Serali sendiri pergilah? Ya, saya akan pergi besok. Moga berjaya. Terima kasih. So untuk jarak 109 km kita akan berlari daripada Kota Blut, okey. Mesilau. Ini lari dalam hutan dah cerita dia. Lari dalam hutan. Yang kita tidak pernah kenal. Lalu kampung orang, lalu jambatan gantung, sungai, dan endingnya nanti di Perkasa. Hotel Perkasa di Kundasang. 109. Dan ujung minggu ini merupakan acara final bagi Asia Trail Master Series bagi tahun 2024. Bukan semua orang eligible for final. Untuk yang event lain tetapi untuk final ni tidak. Maksudnya terpilih lah ni. Dia ada ranking, dia ada point. Macam kita nak pergi main Olimpik. Yes, betul. Dia macam ranking dunia lah. Ya, betul. You habis certain race, then you dapat point. Betul. You dah habis certain race, you dapat point. Dan point-point ini melayakkan pelari itu untuk compete. Ada event yang lagi besar. Ada macam event sekarang yang lagi Asia. besar. Ini Asia saja. Kita ada lagi satu larian denai yang World Championship. Yang itu baru sejak bulan lepas. Tamatlah. Sudah dilangsungkan. Jadi kebanyakan pelari denai ini dia akan kumpul dia punya mata lah. Dia ada poin-poin untuk melayakkan pelari itu sendiri berlari di event tu kan? Yes. Kira hebat juga Cik Serali ni. Tidaklah. Saya konsep saya satu saja bila saya berlari itu macam saya katakan tadi kan, sebab kita mau cabar diri kita. Sejauh mana kita boleh pergi. Kedua, meeting old friend, getting new one. Memang Cik Serali punya kawan worldwide lah rasanya sekarang. Itu yang penting, meeting old friend. Kita jumpa kawan lama, and then getting new one, dapat kawan baru. Betul. Sebab pelari ni pun backgroundnya berbeza. Sangat berbeza. Banyak berbeza. Bila kita mungkin kalau seseorang itu dia pakai uniform tertentu kan, kita kenal dia as kerjaya dia. Tetapi bila dia menyarung pakaian sukan, it's another story lah. Ya, betul. Kita lebih terbuka, kita lebih kata orang bercakap pun lebih senang kan. Kita bercakap dalam minat yang sama. Sama betul. Pergaulan lebih seronok lah. Betul. Maksudnya banyak juga tu. Yang macam sekarang ni yang mungkin Cik Serali mau pergi ni, negara-negara luar Asia sahaja. Saya rasa bukan Asia. Seluruh dunia. Tetapi dia layak dalam Asia. Tetapi untuk ini Asia punya region lah. Dia banyak lagi region lah. Tertentu lah. Sebagai contoh bulan Ogos yang lepas di bawah Asia Trail Master, sebab kalau Indonesia masih lagi di bawah Asia kan. Asia betul. So dia ada Bali Ultra. Kemudian bulan 11 nanti kita ada
di Thailand Okay. Ultra. Kemudian saya ingat bulan Ogos juga yang lepas kita ada di Vietnam dan sebagainya. Dan di Filipina memang banyak lah. Kalau di region Filipina itu memang banyak acara. Wow. Cuma di Malaysia ini agak kurang acara-acara yang di bawah ATM. Okay. Maksudnya ATM, kurang Asia Trail Master. Kurang itu bukan disebabkan pelari peserta tidak. Bukan, Tetapi untuk menganjurkan sesuatu event di bawah ATM itu dia ada certain standard ataupun ada certain kriteria yang perlu untuk penganjur. Oh, bukan senang-senang. Itu untuk penganjuran saja. Penganjuran peserta. Kemudian untuk dapat poin lagi, ada lagi kriteria tertentu. Banyak dia punya banyak syarat. kriteria sebab dia punya apa nih? Maksudnya dia punya kriteria itu mestilah menjurus kepada satu event besar yang tadi saya katakan tuh. Untuk yang world. Sebab semua pelari ini kan dia mengumpul mata dan dia punya running stone untuk satu event yang besar. Satu saja yang besar. Itu yang event besar tuh yang world ni di Malaysia juga kan? Bukan. Itu di luar negara. Okey. Selama Cik Sarali 25 tahun dalam di UMSCAL tu sendiri, mesti orang kata ada kenangan manisnya, kenangan pahitnya. Yang manisnya mungkin tadi dah ada, yang berlari sampai ke Lolo. Boleh tak Cik Sarali sendiri ceritakan apa kenangan manis di pahit di UMS ni? Saya rasa manis tu memang banyak lah. Sangat banyak ya Cik Leleh. Alhamdulillah. Macam saya katakan tadi kan, apa yang saya dapat selama 25 tahun dalam UMS itu, itulah yang membentuk karakter apa yang saya ada pada hari ini. Alhamdulillah. Perjalanan itu agak panjang, ups and down, turun naik, bukan senang, gelak ketawa, menangis, sedih itu memang ada. Semua ada. Kalau saya kategorikan yang apa nih? Pahit. Yang pahit. Bukanlah pahit sangat. Saya rasa pahit tu saya boleh refresh pahit itu sebagai satu pengalaman yang mendewasakan kita. Betul. Yang betul. Melalui pengalaman yang sebegitu, kita matangkan kita. Satu, kita matang. Betul. Kedua, kita tahu siapa kita. Ya, betul. Kita lebih terbuka. Betul. Dan pada masa yang sama, kita lebih macam mana? Kita lebih berilmu. Berilmu tu satu, berakal. Berakal ya, yes, betul. Kita lebih berakal, betul. Dalam memilih apa jua yang ada di depan kita. Hala tuju kita. Kehidupan kita. Ya, sebab kadang-kala apa yang kita buat mungkin bagi kita okey. Betul. Tapi tidak dengan orang lain. Betul. So mungkin apa yang orang lain buat okey bagi dia, tapi mungkin tidak okey bagi kita. Macam tidak ngam. Tidak ngam. Tapi macam saya cakap tadi lah, apa jua pengalaman 25 tahun itu menjadikan sebagai satu acuan lah. Ya. Membentuk karakter kita lah kan Cik Sarali. So itu yang penting lah. Betul. Kalau boleh saya simpulkan kan, memang ada manisnya, memang ada pahitnya. Betul. Tetapi yang pahit itu kan kita lihat secara positif lah. Ya. Positif. Ada orang kata yang pahit itu tangga kita untuk berjaya. Yes, betul. Bukan untuk menjatuhkan kita, orang kata. Ya, betul. Itu saja. Yalah, betul. Cik Sarali pun ada tak sedikit nasihat pada kaki tangan yang baru dalam UMSCAL ni, mungkin baru berkhidmat tahun lepas, mungkin akan berkhidmat sebagai orang 25 tahun. Nasihat Cik Sarali lah kepada orang-orang yang ingin berkhidmat. Saya rasa jarang kita bagi nasihat sama orang ni kan. Ya, betul. Jadi, macam ni lah kan. Saya rasa walau apapun yang kita buat kan, kita buat dengan sedaya upaya yang boleh. Dan dalam apa yang kita buat itu juga mesti ada dengan minat. Itu haruslah. Okey. Betul. Minat itu harus didorong oleh rasa ingin tahu, berbakti. Betul. Ingin belajar lah. Ingin belajar. Ya, ingin belajar lah. Itu antara nasihat saya pada yang baru. Yang baru. Dan di samping itu juga kan untuk rakan-rakan lah.
rekan-rekan kita yang lama baru lah. Saya rasa sudah sampai waktunya, sebab kita sudah makin hari makin matang. Betul. Makin hari makin berilmu. Makin hari makin tua. Betul, itu pasti. Kan? Dan sudah sampai waktu dan ketikanya untuk kita berhenti point finger. Point finger. Menuding jari. Menuding jari, betul. Sebab kenapa? Benda itu saya rasa, pendapat saya lah kan. Ya, betul. Lebih banyak mudarat daripada yang baik. Betul. Kan? Betul. So kalau kita sayang dengan UMS, kita cinta dengan kerjaya kita, just buat saja. Ya. Buat saja. Dan kita bantu mana yang boleh kita bantu. Betul. Saya rasa itu yang terbaik lah. Terbaik. Sebab budaya kerja itu sudah berubah. Benar. Kalau dulu mungkin kurang ilmu. Betul. Tapi sekarang sudah ada ilmunya. Betul. Mungkin boleh dikata sangat berilmu. Betul. Dulu tiada yang bantu. Betul. Sekarang sudah ada yang bantu. Banyak. Banyak. Berbanding dengan saya dulu kan, di awal, let's say lah 10 tahun pertama perkhidmatan itu, sebab kebanyakannya semua di Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Jadi rujukannya itu ada di sana. Jadi bila kita merujuk sesuatu itu, dia memakan masa. Betul. Jadi saya tidak katakan tidak baik. Betul. Tetapi itulah waktu itu kita kurang kan? Kurang. Iyalah. Mungkin betul Cik Sari cakap 10 tahun rujukan Kota Kinabalu. Yes. Mungkin setelah 10 tahun kita menjadi rujukan. Mungkin boleh macam tu. Cik Sari sendiri pernah berkhidmat di Kota Kinabalu. Mungkin. Kan, jadi maksudnya sentiasa bekerja sama lah Cik Sari kan. Iyalah, satu lagi lah Cik Sari, orang kata harapan Cik Sari dengan UMS Kal ni pada masa akan datang, adakah orang kata membuat apa sesuatu kan? Mungkin Cik Sari minat tadi denai, mungkin UMS tu sendiri boleh buat. Harapan saya satu saja, UMS ini akan sustain, maksudnya betul. Akan ada generasi ada di sini untuk generasi yang akan datang. Betul. Sebab UMS ini banyak memberi faedah. Banyak memberi sumbangan. Bukan saja kepada Labuan. Tetapi juga rantau inilah. Di Labuan, Brunei, Sabah, dan the whole Malaysia lah. Dan saya rasa UMS Kal harus berevolusi. Itu betul. Berevolusi. Betul. Fakulti-fakulti yang ada harus lebih, kata orang, berevolusi dengan program-program yang kata orang yang up to date lah. Kan? Dan saya rasa facilities juga harus dievolusikan, ditambah baik. Ya, betul. Sebab kita sedia maklum kan, melalui fasilitas yang terbaik boleh mengangkat martabat UMS Kal itu sendiri lah. Itu harapan saya lah. Dan saya rasa juga harapan kepada semua rakan-rakan. Kalau tadi dengan UMS Kal itu secara general. Tapi harapan juga kepada rakan-rakan supaya kita boleh, kata orang belajar benda baru. Bukan belajar benda baru. Maksudnya kita dari masa ke masa kita harus, kata orang, berevolusi juga. Berevolusi. Maksudnya kita mengikut perkembangan arus masa yang ada lah. Arus masa yang ada, supaya kita tidak ketinggalan dengan keadaan sekarang. Sebab semua teknologi itu dengan cepat bah. Betul. Dengan cepat. So, yang saya tahu pun sekarang orang kata AI. Yes. Kan. Yes. Maksudnya kita kena belajar juga lah. Kena belajar AI. ChatGPT betul. Belajar. Banyak benda yang kita. Lebih-lebih kita berkhidmat di UMS Kal ni sendiri. Yes. Kan? Betul. Banyak perkara lah. Maksudnya belajar tidak pandai habis lah Cik Sari kan. Belajar tidak boleh habis. Tidak boleh habis. Selagi mampu belajarlah. Yes. Dan belajar itu bukannya kita klasifikasikan dia secara formal saja. Betul. Informal pun. Betul. Belajar ni banyak kita baca buku. Cara dia kan. Sebab saya rasa kan membaca itu merupakan salah satu tools untuk kita tambah ilmu. Betul.
Dalam sebulan berapa banyak buku yang kita baca? Dalam setahun berapa banyak buku yang kita baca? Berapa banyak yang kita belanjakan untuk beli buku? Yes. Wallahualam. Itu jawapannya lah. Ya. So saya ada teringat juga mantan Perdana Menteri kita Tun Mahathir. Dia cakap guru terbaik adalah buku. Betul. Sebab dia kata kita baca balik-balik dia tidak pernah marah. Betul. Guru terbaik. Jadi dia bilang banyak-banyak membaca. Saya sendiri kan kalau saya ingat hampir setiap bulan mesti ada satu buku saya baca. Mengenai ilmu. Tidak kira. Apa aja lah. Apa saja. Maklumat lah orang katakan. Saya baca novel. Betul. Saya baca fiction. Saya baca buku yang ada nilai akademik. Ya, betul. Kita baca saja. At least benda-benda yang begitu kan dia sentiasa bagi tonik kepada kita punya minda lah. Dan sekarang ni mudah apa? Kalau kita ada tablet kan, kita boleh download. E-book lah, apalah. Macam-macam. Ilmu semua di ujung jari. Betul. Cik Sarali kan, semua ilmu di ujung jari. Betul. Okeylah Cik Sarali, saya rasa daripada podcast Silaturahim Meskal itu sajalah. Orang kata cuba mengenali diri Cik Sarali itu sendiri. Dan sedikit nasihat kepada yang kaki tangan kita yang baru tadi kan. Podcast Silaturahim juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Encik Sarali Haji Arsyad, Ketua Penolong Pegawai Takbir UMSKAL, di atas kesudian datang pada hari ini untuk bercerita sedikit tadi. Saya cakap pengalaman Encik Sarali dan Encik Sarali ini seorang yang macam mana, rupanya masih aktif. Teruskan, Alhamdulillah. Masih. Ya, teruskan kerjaya, dan orang kata kami di podcast mendoakan kesihatan Encik Sarali. Amin. Ya, mudah-mudahan orang kata kita sehat sampai pension, dan pension tu pun sehat lagi. Alhamdulillah. Okeylah Cik Sarali, saya rasa itu saja pada kami hari ini. Alhamdulillah, sehingga itu kita bertemu pada podcast yang lain. Mungkin Cik Sarali, mungkin kami akan jemput juga. Mungkin ada tajuk yang lain. Boleh. Boleh insya-Allah Cik Sarali sendiri pun orang yang 25 tahun. Banyak ilmu tersimpan. Tapi kami tidak ada punya masa yang banyak untuk mengenali Cik Sarali lebih lanjut. Okeylah, terima kasih Cik Sarali. Sama-sama. Kepada penonton, kami dengan itu sudah dengan ucapan Assalamualaikum. Terima kasih Cik Sarali. Terima kasih.